Assalamualaikum dan hai, aku Udin. Welcome back to siaran Puaka. أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Sebelum tu aku nak berterima kasih kepada korang yang masih menunggu cerita dari siaran Puaka. Kepada yang baru singgah ke channel ini, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe untuk tanda sokongan korang dengan siaran Puaka. Okey, sebelum ni siaran Puaka terpaksa berehat seketika akibat gangguan dan juga melibatkan masalah kesihatan isteri aku. Alhamdulillah semuanya kembali baik, cuma ada sikit-sikit je lagi gangguan. Tapi tu tak ada masalah sebab kita akan teruskan rawatan di Pusat Perubatan Islam dan juga kerapkan solat dan bacaan Al-Quran di rumah ini. Min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Okey, untuk pasal gangguan aku tak nak cerita lebih detail sebab aku tak nak jadi buruk sangka. Tak kisahlah buruk sangka sesiapa makhluk atau makhluk lain, sehingga keadaan benar-benar pulih dan dipastikan betul-betul apa punca, nanti barulah aku ceritakan. Okay? Cuma tu before ni aku banyak dengar YouTuber cerita seram selalu kena gangguan, tapi aku kurang ambil perhatian. Bila kena kad sendiri, pisang bro. Tapi itulah, Alhamdulillah keadaan semakin membaik. So untuk comeback ni, aku ceritakan satu cerita seram dulu. Kisah dan pengalaman rumah sewa RM170. Okey, kisah ini terjadi kat sebuah keluarga agak-agak 18 tahun lepas. Masa tu Syahril, bukan nama sebenar, bertugas di Balai Bacok Kelantan sebagai seorang anggota polis. Berasal dari Kuching, Sarawak. Masa tu Syahril baru beberapa tahun kerja dan berkahwin. Kemudian semasa isteri Syahril ni syarat mengandung, jadi Syahril ni bawalah mak dia dari Sarawak ke Kelantan untuk tolong jaga isterinya nanti semasa berpantang. Itulah perancangan Syahril. Dan nak dijadikan cerita juga, dalam pada masa yang sama, Syahril dapatlah satu rumah sewa yang murah gila, cuma RM170 sebulan. Sebuah rumah kayu, 2 tingkat, 4 bilik dan agak jauh dari jiran-jiran lain. Cuma satu je kekurangan rumah tu hanya pakai air telaga yang betul-betul kat sebelah rumah tu. Syahril pula memang terus grab lah rumah tu dan tak kisahlah pakai air telaga, janji murah. Sekarang nak makan minum guna air tapis, beli je kat pasar. Dipendekkan cerita, Syahril masuklah rumah tu sehari sebelum mak dia sampai ke Kelantan. Oleh kerana kurang periksa sebelum menyewa, so Syahril dapati ada satu bilik kat tingkat bawah tak boleh dibuka dan diguna. Bila call penyewa cuma cakap jangan buka dan guna bilik tu sebab ada barang-barang si penyewa. Syahril just iakan dan tak pula fikir bukan-bukan. Dan hari pertama Syahril dan isterinya di rumah tu tak ada apa yang berlaku. Ada perasaan seram tapi diorang tak endahkan. Mungkin perasaan biasa kot masuk rumah baru. Esoknya pula mak Syahril sampai ke Bacok Kelantan. Lihat je rumah tu, mak Syahril memang dah rasa lain macam. Tapi mak Syahril ni tak naklah cakap atau merungut. Dia tahankan je perasaan yang seriau selama berada di dalam rumah tu.
Senja tu pula Mak Syaril pun nak mandi. Dia kemas-kemas pakaikan batik dan bawalah barang-barang mandi pergi ke telaga yang berada di sebelah rumah dan betul-betul sebelah dengan bilik yang berkunci tadi. Telaga tu pula dah dipasang dengan dinding zinc menutupi tempat mandi dan bersambung terus dengan bilik yang berkunci tadi tu. Mak Syaril perhatikan je dinding luar bilik tu. Rumah kayu, agak lama hingga kan ada beberapa tempat kat dinding tu berlubang besar dek kerana kayu yang mula mereput. Seram pula fikir Mak Syaril sebab lubang-lubang kat dinding luar rumah tu bukan kecil-kecil tapi besar-besar tapak tangan. Mak Syaril ni dengan penuh rasa curiga dan ingin tahu. Dia pergi intailah kat lubang dinding tu sebab nak tahu apa benda kat dalam bilik yang berkunci tadi. Tapi apa yang Mak Syaril nampak hanya gelap. Tak nampak apa-apa. Makin kerislah Mak Syaril ni. Apalah yang disimpan tuan rumah dalam bilik tu, fikir Mak Syaril. Gelap, tak nampak apa-apa. Tapi rasa meremang dan seriau tu dah mula terasa. Mak Syaril teruskan ambil air dan mandi. Tapi semasa mandi tu Mak Syaril mula rasa tak selesa sebab macam ada orang intai je dia. Ditolehnya kiri kanan tak ada siapa-siapa. Dia teruskan mandi. Kali ni makin seram. Mak Syaril berhentikan jirus air ke badan dan cepat-cepat dia toleh ke lubang dinding yang besar tadi. Tolong! Jerit Mak Syaril. Bergegaslah Syaril dapatkan mak dia kat bilik mandi tu. Kenapa mak? Tanya Syaril. Tu kat lubang tu ada orang intai mak. Ada orang dalam bilik tu. Jerit mak dia lagi. Dan tak jadilah orang tu nak mandi dan bergegaslah dia keluar. Syaril pula terus masuk ke rumah dan mengetuk pintu bilik yang berkunci tadi. Woi, siapa kat dalam? Tak ada yang menyaut. Syaril perhatikan pula mangga kat pintu tu. Memang berkunci dari luar. Mustahil ada orang kat dalam, fikirnya. Tanpa fikir panjang, Syaril pergi ambil tukul dan pecahkan mangga pintu tersebut. Maknya pula tengah ditenangkan oleh isteri Syaril kat dapur. Bila pecah je mangga dan pintu tu dibuka, alangkah terkejutnya Syaril. Bila mana dia on je lampu, dia nampak bilik tu bersepah seperti baru je berlaku pergelutan. Dan apa yang menyeramkan, terdapat banyak kesan darah kering kat tilam, lantai dan beberapa kat dinding. Berselerak barang dan terdapat juga pita larangan masuk oleh pihak polis. Syaril terus call tuan rumah. Berterus teranglah Syaril kat tuan rumah dengan apa yang terjadi sehingga dia terpaksa pecahkan mangga bilik tersebut. Tuan rumah pun ceritakan perkara yang sebenar, yang rumah tu pernah berlaku kes pergaduhan dan bunuh. Kes tu berlaku beberapa tahun dahulu, malah sebelum Syaril sampai di Bacok ni. Dan semenjak kes tu, tiada siapa yang berani nak sewa rumah tu sampailah Syaril datang nak menyewa. Tuan rumah sebenarnya berbelah bagi nak kasih sewa, tapi dia nak juga tahu kalau ada tak lagi gangguan rumah tersebut. Itulah yang dia setuju kasih Syaril sewa. Kiranya tuan rumah nak test lah, and Syaril lah jadi mangsa uji nyali ni. Dengar je jawapan tuan rumah tu, Syaril pun naik angin. Malam tu juga kemas baju dan keluar tidur ke hotel selama beberapa hari. Sementara tu Syaril cari rumah sewa lain. Dipendekkan cerita, 2-3 hari lepas tu baru dapat rumah sewa lain. Kecil sikit tapi okey lah berbanding dengan rumah sewa 170 tu. Rumah besar tapi berpuaka. Menurut Syaril, mak dia memang jelas nampak sebiji mata dan separuh muka kat lubang bilik tu mengintai maknya yang tengah mandi. Walaupun nampak sebelah muka, tapi mak Syaril dapat rasa seram dan seriau kerana wajah makhluk tu pucat dan tersengih melihatnya. Okey, itulah cerita rumah sewa 170 untuk kali ni. So aku harap korang boleh terus untuk support dan sokong channel Siaran Puaka ni. Di samping aku mohon korang untuk doakan kesihatan isteri aku dan juga
keselamatan kami sekeluarga, supaya kembali 100% pulih seperti dulu. Dan lepas ni mungkin aku akan teruskan lagi untuk upload video untuk catch up mana-mana yang telah tertinggal. Agak lama juga tak upload video, so kita tengok macam mana nanti. So, dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Teruskan mendukung siaran Puaka dan patuhi SOP. Assalamualaikum dan bye-bye.